Kadang-kadang bila kita apply for internship at any organisation, kita akan dipanggil untuk temuduga. So agak-agaknya apa yang dia nak tanya kita ya? Saya kongsikan 3 tips untuk anda membuat persiapan untuk ditemuduga sekiranya dipanggil untuk internship. Baik guys, sebelum anda pergi untuk temuduga, anda perlu tahu apakah tujuan temuduga ini dijalankan. So yang pertama ialah of course, bila kita hadir ke temuduga, kita hendak mencari pekerjaan. Yang kedua ialah bila kita hadir ke temuduga, kita nak mencari pengalaman. Tak semestinya temuduga yang kita hadir pertama kali itu akan berjaya. Kita akan apply for another job dan akan ada temuduga yang lain. So dekat sini kita akan mencari pengalaman bagaimana untuk tambah baik diri kita dalam menjalani temuduga tersebut. Dan yang ketiga ialah untuk kita mencari maklumat. So dalam temuduga yang kita hadir, kita perlu cari maklumat berkaitan dengan syarikat ataupun organisasi yang kita nak jalankan. Sebab itu anda perlu buat study terlebih dahulu sebelum anda ditemuduga. Sebab takut-takut nanti panel akan tanya, siapakah ketua kepada majikan tersebut? Ada di dalam website tetapi anda tak buat study. So kena hati-hati. Kajian yang dibuat oleh Khazanah Research Institute mengatakan bahawa ramai majikan ataupun recruiters ni, mereka nak fokus kepada mana-mana candidates yang mempunyai soft skills yang tinggi. So bila sebut soft skills kat sini, anda perlu tahu apakah itu soft skills. Soft skills ialah contoh-contoh knowledge yang anda ada ataupun skills yang anda ada berkaitan dengan communication, teamwork, problem solving dan sebagainya. So banyak benda-benda dalam soft skills ni tak diajar dalam kita punya syllabus, tetapi banyak assessment yang diberikan oleh pensyarah ianya banyak berkaitan dengan soft skills. Bagaimana anda nak brush up leadership skills anda dalam managing group project dan sebagainya. So kat situ ramai pelajar yang tak tahu pun mereka telah mempunyai soft skills melalui assessments yang telah diberikan oleh pensyarah. Dan kita juga perlu tahu bahawa majikan selalunya nak mereka-mereka yang apply kerja ni, mereka-mereka yang boleh buat sesuatu kepada majikan mereka. Okay? So, kalau anda tak boleh menyumbangkan apa-apa kepada majikan, mungkin ditanya di dalam temuduga tersebut, jadinya anda tidak akan dipilih. Dan kadang-kadang majikan ni juga, recruiters ni juga nak tengok anda boleh buat apa. Anda akan buat apa di dalam majikan tersebut sekiranya dipilih dan anda boleh buat apa. Sebab situ kita tahu skills kita mestilah berkaitan dengan requirements yang telah diberikan oleh majikan. Dan yang terakhir ialah adakah anda sesuai untuk berada dalam majikan tersebut. Sebab kadang-kadang majikan ni nak melihat kepada personality yang boleh suit dalam company mereka tersebut. So kalau anda ni memang sportsman yang memang bersukan dan majikan tersebut mempunyai liga bola sepak, liga dart, liga bowling dan sebagainya, so mereka akan ambil tambah juga dengan skills yang anda boleh tawarkan kepada mereka. Tips yang pertama, bila anda dipanggil temuduga, anda perlu tahu lokasi temuduga anda. Syarikat apa yang panggil anda? Apakah nombor telefon syarikat tersebut? So double confirm dengan majikan tersebut adakah anda benar-benar dipanggil untuk temuduga. Sebab kadang-kadang kita takut kita tersalah syarikat yang kita pergi temuduga, sekali kita terlepas temuduga yang sebenarnya. So kat situ kena double check. Tips yang pertama, tahu majikan yang anda apply. Anda perlu tahu juga majikan mana yang call anda untuk ada temuduga, dan anda perlu tahu lokasi temuduga anda supaya anda tak sesat di dalam perjalanan. Tips yang kedua ialah bila anda hendak hadir ke temuduga, anda perlu pakai pakaian yang sesuai. So bila sebut pakaian yang sesuai ini, seeloknya anda berpakaian sebagai seorang yang profesional. Anda mempunyai suit untuk anda hadir, anda pakai dress yang dengan tie yang terbaik yang pernah anda ada. Dan make sure kasut juga kasut yang berkulit, bukan sneakers. So bila anda hadir ke temuduga dengan berpakaian yang profesional, ada jaket, pakai dress, and then pakai tie, rambut disikat rapi, seluar kemas, kasut memang terbaik. So majikan kat situ dah ada satu impression, the first impression. Sebab kadang-kadang the first impression ni memang akan hadir dalam masa 7 saat sahaja dengan panel melihat kandidat tersebut. Jadinya
build up rapport dengan majikan anda dalam masa 7 saat saja dengan berpakaian yang sesuai, kemas, bergaya, make sure wangi, rambut disisir rapi dan sebagainya. Dan tips yang ketiga ialah anda perlu buat rehearsal. Okay, make sure ada rehearsal. Panggillah kawan-kawan ataupun family members. Lihat bagaimana anda menjawab soalan-soalan daripada panel. So, soalan-soalan yang selalu ditanya panel ni memang soalan-soalan bocor. Ada dalam internet. Anda boleh Google saja apakah soalan-soalan yang memang common ditanya oleh panel. Dan dalam masa yang sama, make sure anda perlu tahu sama ada anda dipanggil temuduga secara online ataupun face to face. So, sekiranya anda dipanggil sebagai kandidat untuk temuduga tersebut secara online, so make sure pakai pakaian yang smart juga macam biasa. Okay? Dan sekiranya anda dipanggil secara offline, which is face to face, perlu juga pakai pakaian yang smart supaya dapat grab the first impression daripada majikan. Dan di sini ramai juga yang terlupa bahawa kita juga perlu susun kita punya sijil dan sediakan CV yang terbaik dengan menggunakan files yang kita panggil transparent, yang boleh dinampak terus, supaya panel dapat lihat kita punya pencapaian melalui CV dan juga sijil yang kita provide. Itu saja 3 tips daripada saya. Kenali majikan yang panggil anda untuk temuduga, pakai pakaian yang sesuai dan juga rehearsal. Ingat, kadang-kadang panel ni dia suka juga mengacau kita masa kita temuduga. Dia akan tanya berkaitan dengan sensitive questions. Dia akan tanya which political party that you prefer.